Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian setiap hari satu muka surat. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-8 daripada mushaf kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Baqarah ayat yang ke-49 sehingga ayat yang ke-57 insya-Allah. 24 hari bulan Syaban hari ini 1442 Hijriah bersamaan dengan 7 hari bulan April tahun 2021. Hari ini adalah hari Rabu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Al-Quran ini sebagai pembimbing hidup kita insya-Allah selama-lamanya. Dan dengan usaha kita yang sedikit ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkatan kepada kita dan menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan dapat membentuk pemikiran kita, membentuk hati kita, membentuk sanubari kita, membentuk emosi kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Sadaqallahul 'azim. Jadi alhamdulillah kita telah dapat membaca tadi sedikit daripada ayat Al-Quran daripada muka surat ini, iaitu ayat yang ke-49. Jadi insya-Allah kita masih lagi sebenarnya sedang bercerita tentang kisah Bani Israel sebagaimana yang telah kita baca dalam muka surat ataupun dalam sesi sebelum daripada ini. Allah Subhanahu wa taala banyak akan menceritakan kepada kita melalui surah ini dan juga surah-surah yang lain, iaitu tentang Bani Israel, kerana Bani Israel ini adalah merupakan satu bangsa, satu kumpulan manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawatan khalifah ataupun mendapat amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menenerjui bumi ini, iaitu untuk menerima rasul-rasul yang sangat ramai dan juga kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab ini dan juga rasul-rasul ini adalah merupakan amanah sebenarnya untuk mereka ini menjaga manusia yang ada di atas dunia ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah Ta'ala telah memberi kelebihan kepada mereka. Faddalna, kami telah beri kelebihan kepada mereka kepada seluruh manusia-manusia lain di atas dunia. Dan kita pula sekarang ini Allah Subhanahu wa taala, apabila umat Islam ini telah berpindah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Baqarah ini untuk menjadi tanda bahawa sebenarnya peralihan sedang berlaku sekarang ini daripada umat Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memegang teraju bumi ini, iaitu teraju amanah, iaitu untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Jadi kita lihat hari ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi limpah kurnianya, nikmatnya yang sangat banyak yang telah diberikan kepada Bani Israel sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perkara ini adalah untuk menunjukkan bahawa umat Islam juga akan menerima banyak nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat tersebut sepatutnya adalah difahami oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ini bukan hanya sekadar mendapat nikmat begitu saja, tapi mereka sebenarnya menerima amanah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanahnya, iaitu untuk menjaga manusia ini, menyampaikan Islam kepada manusia dan memastikan bahawa manusia ini menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah mereka ini disuruh berjihad dan seterusnya. Jadi oleh itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan Bani Israel, ceritakan tentang apa yang telah diberikan kepada Bani Israel. Allah dalam ayat ini hari ini ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iznajjainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu. Kamu di sini ialah bukanlah makna kamu Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada ketika itu, tapi maksudnya ialah bapa-bapa kamu dulu. Kami telah selamatkan bapa-bapa mereka ini, orang Yahudi ini, min ali Fir'aun, daripada keluarga Firaun. Keluarga sini itu maksudnya adalah tentera-tentera Firaun, orang-orang Firaun. Al situ ialah asalnya, maknanya adalah keluarga kan.
Tapi maksud sinilah tentera-tentera, kaki tangan Firaun, orang-orang yang bersama-sama dengan Firaun. Yasumunakum su'al azab. Mereka ini mengenakan kepada kamu, orang-orang Bani Israel, dengan pelmacam azab-azab yang pedih. Yuziqunahum. Yasumunakum, iaitu yuziqunakum, mengenakan azab, iaitu su'al azab. Su'u maknanya ialah asyaddu. Su' tu azab yang bersangat-sangatan, yang sangat keras, yang sangat teruklah. Kemudian Allah Ta'ala kata yuzabbihu. Allah Ta'ala explainkan bagaimanakah yang dikatakan sebagai su'al azab itu, iaitu yuzabbihuna, mereka itu menyembelih anak-anak lelaki anak lelaki kamu, anak lelaki Bani Israel. Dan kemudian Allah Ta'ala kata wa yastahyuna nisa'akum, dan kemudian dia membiarkan hidup anak-anak perempuan Bani Israel. Kenapa? Kerana mereka nak gunakan untuk menjadi pembantu-pembantu mereka, menjadi penjaga-penjaga mereka, penjaga rumah mereka, pekerja-pekerja mereka. Jadi apa yang dibuat oleh Firaun ini adalah kerana memenuhi mimpi sebahagian daripada kahanah dia, iaitu pawang-pawang mereka dan sebagainya, pembantu-pembantu yang bermimpi mengatakan bahawa salah seorang daripada anak Bani Israel ini akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Jadi kerana itulah maka Firaun telah menetapkan bahawa 1 tahun mereka yang lahir pada tahun ini daripada Bani Israel akan dibunuh, anak lelaki. Sebab itulah yang berlaku kepada Nabi Musa. Dan kita tengok bahawa Nabi Musa dan juga Nabi Harun ini adalah dilahirkan pada tahun yang di mana dianya dibenarkan hidup. Tapi Nabi Musa lahir ketika tahun di mana semua anak-anak Bani Israel, anak lelaki Bani Israel dibunuh pada masa itu. Jadi berlakulah apa yang berlaku, yang akan kita lihat insya-Allah di dalam Al-Quran yang akan datang ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa fi zalikum, apa yang berlaku itu, iaitu wa fi zalikum. Allah Ta'ala kata, jadi kita tengok sini kan ada 2 perkara yang Allah Ta'ala sebutkan, iaitu yang pertamanya injak ni makna Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripada Firaun. Yang keduanya ialah kamu ni dikenakan azab. Jadi semua yang berlaku itu Allah Ta'ala kata wa fi zalikum adalah merupakan balaun boleh memberi 2 makna. Yang pertama mungkin beri makna ialah ujian. Ini semua adalah ujian, iaitu kamu dikenakan dengan azab yang dahsyat itu oleh Firaun. Kamu itu merupakan satu bala, Allah Ta'ala kata. Tapi ada satu makna lagi, bala sini ialah maksudnya ialah in'am, iaitu nikmat. Nikmat, apa yang dikatakan nikmat, iaitu apabila kita memberi makna yang zalikum tu adalah merupakan menyelamatkan, Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, itu merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh 2 makna lah. Bala'un mir rabbikun azim, iaitu satu bala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tafsirkan lagi bagaimanakah nikmat Allah Ta'ala kepada mereka ni, iaitu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-50 wa iz faraqna bikumul bahra, dan kemudian kami telah, dan ingatlah ketika kami telah faraqna ni maknanya belah, maknanya kan maknanya falaqna kalau ikutnya, seperti mana biji tu apabila kulit biji tu terbuka maka keluarlah isi dalam biji tu, itu nama dia falaqa. Jadi faraqna Allah Ta'ala macam belahkan laut tu, terbelah kepada 2. Bikumul bahra, bi situ dengan kamu, maksudnya lakum, maksudnya ba di situ maknanya la, iaitu wa iz faraqna lakum, itu. Dan ketika kami telah ingatlah ketika Allah Ta'ala telah belah laut itu untuk kamu, untuk Bani Israel tu, al-bahra, laut. Laut di sini yang dimaksudkan laut ialah menurut pendapat ramai ulama ialah laut Kulzum. Laut Kulzum ialah laut merah lah, iaitu yang berada di bawah sedikit daripada terusan Suez, daripada Suez, bukan terusan, daripada bandar Suez sekarang ni. Laut itu dipanggil laut Kulzum, iaitu jadi Allah Ta'ala belahkan laut tu, fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kamu. Allah Ta'ala kata selamatkan Bani Israel ini, wa aghraqna ala fir'aun, dan kemudian kami telah tenggelamkan Firaun dan juga tentera-tenteranya dan geng-geng dia semua tu. Kemudian wa antum tanzurun, yang hebat lagi ialah kamu dapat melihat perkara tu. Maknanya bukan perkara ni berlaku jauh kamu tak nampak, tapi depan-depan mata kamu perkara ni boleh berlaku. Jadi semua tu Allah Ta'ala sebenarnya nak tunjukkan dengan jelas bahawa bagaimana Firaun tu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyelamatkan kamu. Itu adalah merupakan satu nikmat. Dahlah mereka tu dihancurkan, kemudian mereka ni pula berlaku di depan, kehancuran mereka tu berlaku di depan mata kamu. Wa antum tamzurun wa is wa'adna Musa, itu adalah
nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut lagi, wa iz wa'adna. Ada setengah bacaannya, wa iz wa'adna. Dari dua bacaan lah situ. Wa'adna ataupun wa'adna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan janjinya dengan Nabi Musa. Iaitu wa'adna Musa ataupun wa'adna Musa. Berjanji kepada Nabi Musa ataupun wa'adna tu maknanya saling. Saling berjanji di sini ulama kata ialah bila wa'adna artinya saling berjanji. Apa yang janji? Iaitu Allah Ta'ala berjanji akan memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa nak ataupun tidak. Jadi Nabi Musa pun menerima janji itu dengan qabul. Jadi qabul itu makna menawarkan dan juga menerima. Itu wa'adna. Kalau wa'adna, Allah Ta'ala janji kepada Nabi Musa untuk memberikan arba'ina lailatan, iaitu apabila dia menyelesaikan pertapaannya lah, kita kata, bukan bertapa, tapi maksudnya ialah dia naik ke bukit Tur Sina tu, di bukit Sinai, kemudian dia berada di situ selama 40 hari 40 malam, kemudian summat takhastumul ijla. Tapi apabila Nabi Musa meninggalkan mereka, apa yang mereka buat? Ialah mereka telah mengambil ittakhastum al-ijla. Mereka telah mengambil, kamu semua telah mengambil, Allah Ta'ala kata. Mengambil apa? Ijla tu anak lembu. Anak lembu ini dikatakan ialah dalam ayat-ayat yang lain dia ada disebutkan lagi macam mana ianya berlaku, kerana dalam perjalanan tu ketika mereka lari daripada Firaun tu ada seorang daripada Bani Israel ini bernama Samiri. Jadi Samiri ni dia melihat asar Rasul, dia kata kesan-kesan daripada Jibril, malaikat Jibril, lalu dia ambil, kemudian disimpan. Kemudian lepas daripada tu, bila Nabi Musa sudah tidak ada, lalu Samiri kata sebenarnya ada Tuhan. Lalu mereka telah mengumpulkan emas-emas yang ada, kemudian lalu mereka telah membuat satu patung anak lembu. Jadi patung anak lembu dihadapkan kepada angin, jadi bila angin bertiup masuk ke dalam mulut anak lembu tu, maka berbunyi. Jadi kata Samiri, inilah sebenarnya Tuhan yang ditinggalkan oleh Musa. Musa lupa nak beritahu kepada kamu, inilah dia Tuhan dia. Jadi akhirnya semua sekali kecuali semua sekali daripada Bani Israel ini telah menyembah anak lembu ini. Jadi bila mereka bersembah anak lembu ini, maka syiriklah mereka ni kan, kerana mereka ini kata inilah Tuhannya. Jadi sebenarnya idea ni diambil oleh Samiri daripada apa yang berlaku di Mesir dulu. Semasa mereka berada di Mesir dulu, orang-orang di Mesir ni pada masa itu menyembah salah satu daripada apa yang mereka sembah ialah Tuhan lembu yang dipanggil sebagai Iblis. Jadi Tuhan lembu inilah dapat idea kepada Samiri ini. Lalu semua Bani Israel yang ditinggalkan oleh Nabi Musa AS ini telah menyembah anak lembu tu, kecualilah disebutkan iaitu Nabi Harun dan juga bersama dengannya 70 orang lagi. 70 orang bersama Nabi Harun yang tidak menyembah anak lembu tu. Maknanya majoriti mereka dah habis dah hancur dah, semua dah sembah anak lembu tu. Jadi bila Nabi Musa balik, sebenarnya cerita ni ada diceritakan di tempat yang lain. Sangat menarik cerita ni. Jadi kalau boleh insya-Allah kita akan bersama-sama lah dalam sesi-sesi kita ni untuk melihatkan bagaimanakah peristiwa ini berlaku. Allah Ta'ala ceritakan secara ringkas saja kan di sini bagaimanakah cerita ini. Kemudian apa yang dibuat oleh mereka ni, wa mim ba'dihi wa antum zalimun. Allah Ta'ala kata kamu ni telah zalim kerana buat benda itu semua. Thumma afauna ankum. Masya-Allah kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ampunkan mereka, memberi pengampunan kepada mereka, menghapuskan dosa mereka dengan apa? Walaupun mereka telah melakukan satu perkara yang besar lah, yang dahsyat lah kepada ketika itu, iaitu menyembah anak lembu tu. Allah Ta'ala kata mim ba'di zalik, Allah Ta'ala ampunkan mereka, hapuskan mereka, bukan dosa mereka, la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala sebut supaya apa? Supaya kamu ni bersyukur. Maksud bersyukur sini ialah maknanya kembali, bukan bersyukur alhamdulillah sajalah, tapi maksud bersyukur sini ialah maknanya ialah kembali semula kepada Islam. Kembali semula kepada Islam. Kembali selepas daripada tu, wa iz atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Seterusnya Allah Ta'ala berkata wa iz atayna Musa. Kemudian Allah Ta'ala berkata ketika nikmat seterusnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Musa, iaitu memberikan Alkitab kepada mereka. Kitab situ artinya ialah kitab Taurat wal furqan. Jadi wa di situ ialah waw tu dipanggil ataf tafsiriyah, bukannya ataf mughayarah, bukan ataf mughayarah. Ataf mughayarah ni artinya ialah kalau dah kata Muhammad dan Ali, iaitu nama dia ataf mughayarah dan Ali, makna Ali itu selain daripada Muhammad.
Tapi bila disebut sini ataf tafsiriyah, maknanya disebut waw, tapi maksudnya ialah menjelaskan. Menjelaskan apakah dia kitab tu. Kitab tu iaitu wal furqan. Kitab tu ialah bukannya kitab yang sama, tapi kitab itu menjelaskan. Menjelaskan, membezakan. Furqan tu maknanya membezakan di antara betul dan salah. La'allakum tahtadun. Jadi kamu dapat pula. Allah Ta'ala beri pula kepada Nabi Musa ni Alkitab, iaitu Taurat, dan kemudian Taurat itu moga-moga kamu mendapat petunjuklah daripada Taurat itu. Wa iz qala Musa liqaumihi. Nikmat seterusnya Allah Taala berikan kepada Bani Israel ini ialah apa? Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaum. Bila Nabi Musa ni kan balik daripada dah dapat kitab, Nabi Musa balik kepada kaum Bani Israel ini. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaum. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaum, ya qaum innakum zalamtum anfusakum. Kamu ni dah menzalimi diri kamu sendiri. Iaitu apa? Bittikhazikumul ijla. Kerana kamu telah mengambil anak lembu itu sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum. Jadi Allah Ta'ala kata, fatubu. Nabi Musa berkata kepada mereka ni, fatubu ila bari'ikum. Bertaubatlah kamu kepada bari' kamu. Bari' ini ialah bara'ah. Bara'ah ni artinya ialah apa kan? Melepaskan diri artinya. Tapi bari' sini maksudnya ialah, bari' sini ialah iaitu Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu. Kenapa dia gunakan perkataan bari? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menciptakan sesuatu, maka ciptaannya itu langsung tidak ada sebarang kekurangan, sebarang benda cacat celanya kan. Fi ahsani taqwim. Sebab itulah nama dia bari. Bariun minat tafawut dipanggil. Bariun minat tafawut maknanya penciptaan Allah ni, dia ni adalah bebas daripada segala kekurangan-kekurangan. Sebab itu nama dia bari. Jadi tapi maksudnya Allah lah subhanahu sini kan. Jadi Nabi Musa berkata kepada mereka, fatubu ila bari'ikum. Kemudian bagaimanakah nak nak bertaubat ni? Nabi Musa ajar kepada mereka. Cara nak bertaubat ni ialah dengan faqtulu anfusakum. Hendaklah kamu bunuh diri-diri kamu. Apa yang dimaksudkan dengan bunuh diri-diri kamu ni? Ulama-ulama tafsir terdapat dua lah pandangan yang berbeza dalam isu ini. Yang pertamanya ialah fatubu ila bari'ikum, artinya ialah faqtulu anfusakum, artinya ialah bunuh diri, iaitu mereka ni diaturkan di dalam dua saf, dalam dua barisan, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan awan yang berwarna hitam sehingga mereka ni tak nampak di antara satu sama lain, dan kemudian mereka pun terpaksalah membunuh di antara, iaitu berbunuh-bunuhanlah. Kau bunuh aku, sehingga dikatakan dalam setengah riwayat bahawa ayah mereka membunuh ayah mereka, membunuh anak mereka dan sebagainya kan, sebab tak nampak dah pada masa itu. Yang pentingnya bunuh. Jadi dikatakan pada masa itu 70,000 orang telah mati. Bila sampai jumlah 70,000 orang dah mati ni, maka Nabi Musa pun memberitahu kepada mereka, okey, stop sekarang ni, stop bunuh. Lalu nampaklah tu kan, jadi ada yang mati, sangat ramai yang mati, ada yang masih hidup. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keampunan sama ada orang yang mati ataupun yang hidup. Orang yang mati tu maka diampunkan, orang diberi taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang hidup pun diberi taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pendapatlah dalam menafsirkan ayat faqtulu anfusakum, iaitu cara untuk bertaubat pada masa tersebut ialah dengan membunuh di antara satu sama lain tu. Ada lagi pendapat satu lagi mengatakan fatubu ila bari'ikum, ini bukanlah artinya ialah membunuh hakiki, tetapi ialah majazi. Majazi dalam erti apa? Iaitu dalam erti hendaklah kamu menjadi seperti orang-orang yang mati. Maknanya orang-orang yang mati, ij'alu anfusakum ka'annakum mauta. Kamu ni seperti macam matilah, maknanya mati menyerah diri kepada Allah SWT, bertaubat sungguh-sungguh. Maka Allah SWT, zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Allah Ta'ala kata itu adalah baik, paling baik bagi kamu, inda bari'ikum fataba alaikum. Lalu mereka pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah dua pendapat. Jadi apa-apa pun pendapat ulama ni kan, mana-mana adalah pendapat tafsir, ahli tafsir, innahu huwat tawwabur rahim. Allah Taala kata dia amat-amat menerima taubat, amat-amat rahim kepada hamba-hambanya. Jadi kita tengokkan dua benda sekarang ni kan, dua benda, dua pendapat, dua keadaan, tapi apa-apa ya Allah Taala telah mengampunkan, memaafkan Bani Israel ini. Tengokkan, tapi tengok lagi waiz, Allah Taala sebut lagi kan. Seterusnya yang keenam ni kan, apa lagi berlaku? Banyak pula kan. Sebab itulah kita kan bahawa Bani Israel ini banyak sangat kan perangai dia. Banyak sangat yang pelik-pelik.
Selepas daripada diselamatkan, selepas daripada diampunkan, selepas daripada diterima taubat mereka tu, mereka buat perangai lagi. Apa dia? Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Pula mereka nak apa pula ni? Mereka berkata, ya Musa, kami tak akan beriman kepada kamu sehingga kami ni boleh tengok Tuhan jahrah. Jahrah ni maknanya mu'ayanah. Mu'ayanah ni maknanya tengok betul-betul depan mata. Kami nak tengok Tuhan kamu tu. Tengok kan perangai dia. Apa yang berlaku? Ketika Nabi Musa pernah minta benda ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah dikenakan petir yang dahsyat kan. Jadi begitu jugalah kepada Bani Israel ni, apabila mereka minta perkara ni, maka fa akhazatkumus sa'iqah. Sa'iqah tu ialah pancaran api daripada langit yang menyebabkan mereka ni apa kan? Mereka ada satu riwayat kata menyebabkan mereka ni mati. Jadi tapi ada satu riwayat lagi mengatakan bahawa mereka ni pengsan. Apabila kita kena sa'iqah tersebut, wa antum tanzurun, perkara ni berlaku depan-depan mata mereka sendiri kan. Jadi mereka tahu benda ni kan. Tok nenek mereka lah maksudnya sini kan. Bagi orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada ketika ayat ini diturunkan. Jadi Allah Ta'ala kata, wa antum tanzurun, kamu lihat perkara itu berlaku. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian Allah Ta'ala kata, kami bangkitkan. Apa maksud bangkit sini? Bangkit sini maksudnya ialah kami hidupkan kamu kembali selepas daripada kamu mati tadi tu. Maknanya, sebab tu ada yang kata mati tadi, ada yang kata bukan mati tapi pengsan tadi tu. Maknanya selepas daripada pengsan tu Allah Ta'ala hidupkan mereka kembali, Allah Ta'ala jagakan mereka kembali. Ataupun selepas mati tu ada dikatakan bahawa Allah Ta'ala hidupkan mereka ni kembali selepas daripada mereka dimati, terkena petir tadi tu. La'allakum tashkurun, moga-moga kamu ni bersyukur. Iaitu bersyukur maksud sini ialah dengan kembali melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wazallalna alaikum, seterusnya yang ketujuh ni. Sekarang ni kita dah sampai nikmat Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel ini. Perkara nombor 7 apa? Iaitu wazallalna alaikumul ghamam. Zallalna maknanya bayang-bayang. Iaitu bagaimana? Selepas daripada kejahatan-kejahatan Bani Israel itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyesatkan mereka. Sesat tu bukan menyesatkan, tapi maknanya menjadikan mereka ni sesat di padang pasir, yang dipanggil sebagai padang pasir teh. Teh tu maknanya sesat mana? Yatihuna, dalam Quran kata yatihuna fil ard. Mereka ni sesat, maknanya tak ada jalan keluar. Perkara ni berlaku selama 40 tahun di padang pasir Sinai. Sinai. Jadi pada masa itulah Nabi Musa mati, meninggal dan ditanamkan, maka mereka ni kan berpusing-pusing, tak jumpa jalan keluar daripada padang pasir Sinai itu selama 40 tahun pada ketika itu. Jadi pada ketika Nabi Musa masih ada, mereka mintalah kepada Nabi Musa kan. Mereka kata kami ni tak ada makanan, susah-susah. Nabi Musa mintalah kepada Tuhan kau ni makanan. Jadi Nabi Musa pun minta, jadi Allah Ta'ala telah berikan kepada dia dua benda, iaitu manna wassalwa. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni, wa anzalna alaikum al-manna wassalwa. Manna ni ialah sejenis getah, dikatakan macam getah, macam madu. Dia akan mengalir datang seperti datang semasa pagi-pagi, iaitu di antara fajar, dia kata, sehingga naik matahari. Jadi dia ada pada pokok, lalu dia diambil oleh Bani Israel pada masa itu dengan mudah dah. Jadi mereka boleh sedaplah sebab benda tu manis kan. Itu yang pertamalah, manna. Yang keduanya salwa. Salwa ni ialah sejenis burung, lebih kurang macam burung as-sumana. Dalam bahasa Arab sumana ni artinya burung puyuh kan. Tapi bentuk dia lebih besar. Jadi dia ni sangat jinak dan datang ni, dan ada yang gemuk, ada yang kurus. Jadi Bani Israel ni dia boleh pilih mana nak yang gemuk. Jadi yang gemuk dia ambil yang gemuk-gemuk tu. Jadi dengan mudahlah disembelih dan sebagainya, boleh makan. Jadi mereka makanlah benda tu, rezeki mudah. Kemudian mereka minta lah kepada Nabi Musa, Musa kita ni panaslah, minta. Jadi Allah Ta'ala beri pula al-ghamam sini kan. Wa zallalna alaikumul ghamam. Kemudian mereka minta lagi apa? Air pula. Allah tak ada air lah nak minum. Jadi Nabi Musa dengan tongkat dia dipukul, keluarlah 12 mata air. Begitulah seterusnya, banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada apa yang aku beri kepada kamu, aku rezekikan kepada kamu. Apa yang terjadi? Kalau dalam tafsir jalan lain disebutkan begini, dia katakan Allah Ta'ala beri kepada mereka makanan tu yang sentiasa datang, mudah mereka dapatkan benda tu. Mereka tak payahlah mana kejar burung. Burung tu sangat-sangat jinak semua kan, dan mereka datang seolah menyerah diri kepada mereka kan. Pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi selepas daripada Allah Ta'ala meminta sebagaimana dalam jalan lain, dia kata jangan kamu simpan makanan ni. Maknanya kamu dapat ambil makanan ni, kamu boleh tangkap binatang tu, tapi kamu jangan simpan dia. Jadi tapi mereka ni engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka menyimpan. Ambil simpan.
bukanlah ada peti ais macam kita sekarang, tapi makna dia simpan makna. Jadi Allah Taala marah kepada mereka, lalu Allah Taala telah putuskan maknanya langsung benda-benda semua tak datang lagi selepas daripada itu. Jadi ini menyusahkan mereka. Wa ma zalamuna, sebab tu Allah Taala kata wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sebenarnya mereka bukan menzalimi kami. Mereka rasa mereka buat ni, mereka engkar sembah anak lembu, macam-macam perangai ni kan. Bukan mereka ni menzalimi Allah. Adakah mereka ni menyusahkan Allah SWT? Tidak kan. Tapi sebenarnya bila mereka buat macam tu, sebenarnya mereka ini menyusahkan diri mereka sendiri. Itu adalah ayat yang ke-57 daripada surah Al-Baqarah ni. Apa yang terjadi selepas daripada tu, insya-Allah kita akan baca next lagi nanti, iaitu apabila diperintahkan kepada mereka untuk menuju ke Syam pada masa itu, iaitu Palestin. Palestin. Jadi ini sekarang ni mereka ni sedang dalam perjalanan iaitu daripada Mesir, lari daripada Firaun. Firaun dibinasakan oleh Allah SWT, lalu mereka kerana engkar mereka, jahat mereka itu, perangai mereka yang tak baik dengan nabi-nabi ini, lalu mereka telah disesatkan di Sinai selama 40 tahun. Selepas daripada itu mereka pun diminta oleh Allah SWT untuk pergi pula ke Palestin. Kenapa? Untuk membebaskan Palestin. Sebab apa? Untuk menyebarkan Islam di sana dan seterusnya. Apa yang terjadi, insya-Allah kita akan tengok dalam muka surat yang ke-9 pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Setakat itu dulu aku ulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk berikan kepada sahabat-sahabat kita semua link ni. Moga-moga semua akan mendapat manfaat daripada apa yang kita buat pada setiap pagi ni. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.